mengusik kita dengan kata-kata seperti, "You ni memang tak ada motivasi langsung lah." Maknanya you ni memang tak ada gerakan, tak ada tindakan seperti yang diharapkan. Itulah serba sedikit dari segi bahasa, bagaimana motivasi, perkataan motivasi ini lahir, ya. Itu satu. Yang keduanya, apakah sebenarnya, maksud motivasi itu? Bolehlah saya, terjemahkan dalam 2 aspek, ya. Yang pertama, apa yang dimaksudkan, motivasi itu adalah sesuatu, okey, sesuatu yang membuat atau mendorong seseorang untuk membuat usaha, membuat usaha yang, begitu kuat agar, mendapat ataupun melakukan sesuatu dengan penuh minat. Maknanya sesuatu yang membuat atau mendorong seseorang untuk berusaha, dengan minat yang mendalam. So kalau kita lihat dari sudut ini, bila kita sebut sesuatu itu, dia lebih merujuk kepada faktor luaran, ya. Sesuatu yang mendorong, seseorang untuk berusaha, untuk melakukan sesuatu dengan minat yang mendalam. Itu, ya. Tetapi dari, sudut maksud yang kedua, ia bermaksud, keinginan, atau semangat yang kuat, pada diri seseorang untuk mendorong mereka berusaha, ya, dengan lebih gigih untuk mencapai kejayaan atau mencapai tujuan yang dimaksudkan. Maknanya kat sini lebih kepada dalaman, iaitu, keinginan atau semangat yang kuat di dalam diri seseorang untuk berusaha untuk mendapatkan, kejayaan seperti, dalam tujuan yang mereka hasratkan, ya. So maknanya kat sini lebih kepada internal. So ada internal dan juga ada eksternal. Tetapi, seperti, dari sudut Islam, selalu dari sudut agama kita selalu kita, mendengar, ya, ayat, Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih kurang maksudnya bahawa Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ini, ayat Al-Quran ni pada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, ya. So, di sini, jelaslah menunjukkan bahawa, motivasi itu berkait rapat, ya, dengan, niat dan juga dengan tindakan, ya. So, itulah, serba sedikit yang kita masukkan sebagai motivation ataupun motivasi, yang telah pun kita huraikan seperti tadi, ya. Jadi, soalan yang ramai, tidak juga hanya kepada businessman adalah soalan seperti perlukah, motivasi, dalam diri seseorang ataupun perlukah motivasi kepada seseorang. Kalau tanya saya directly, saya akan jawab mestilah perlu, kan, mestilah wajib, ya. Tetapi, saya refer kepada, Ibrahim Al-Fikri, iaitu seorang, penulis, dan juga seorang motivator. Di dalam bukunya 10 Keys to Ultimate Success, Ibrahim Al-Fikri, menyatakan bahawa ketika seseorang memiliki motivasi, maka semangat akan lebih banyak. Bila kita memiliki motivasi, semangat kita akan banyak, kemampuan juga akan lebih besar, okey, kemampuan juga akan lebih besar dan pengetahuan pun akan lebih baik. Bila kita bermotivasi, maknanya fokus akan lebih, dan kerana itulah semangat akan lebih, banyak, kemampuan akan lebih besar dan kemampuan juga akan lebih baik. Begitulah rumusan yang dihuraikan oleh Ibrahim Al-Fikri. Dan, seperti yang kita tahu, tadi telah pun saya, huraikan sedikit mengenai motivasi. Motivasi ni sebenarnya ada 3, faktor utama. Sebenarnya kalau kita, cari maksudnya memang banyaklah, tapi 3, motivasi utama, ya. Yang pertama sekali adalah motivasi hidup. Apa itu motivasi hidup? Motivasi hidup ni memang ada di setiap manusia. Cuma levelnya, mungkin motivasi hidupnya tinggi, mungkin motivasi hidupnya sederhana, dan mungkin motivasi hidupnya, rendah. Apa itu motivasi hidup? Motivasi hidup adalah motivasi keperluan asas, ya. Motivasi keperluan asas
iaitu seperti keperluan makanan, ya, keperluan makanan, keperluan minuman, keperluan udara dan sebagainya lah. Maknanya keperluan-keperluan asas di mana jika kita tidak mendapatkan keperluan ini maka kita akan mati. Jadi ini dipanggil sebagai motivasi untuk hidup, ya. So sebab tu motivasi hidup ini bolehlah saya uh, generalizekan, umumkan bahawa semua orang ada motivasi hidup ini, cuma motivasi hidup itu berbeza antara satu dengan yang lain, ya. Motivasi yang kedua telah pun saya huraikan di permulaan tadi, iaitu motivasi eksternal, motivasi luaran. Motivasi luaran ini mendorong manusia untuk apa ni maksudnya, motivasi ini kita dapat daripada umpamanya daripada motivator terulung, ya, motivator terulung seperti Profesor Dr. Mohaya yang sering memberi kita motivasi berhubung kait dengan keagamaan dan kehidupan seharian umpamanya. Begitu juga dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah, motivator yang selalu memberi kita motivasi berkenaan kekeluargaan, kehidupan dan juga kejayaan dalam hidup. Begitu juga dalam bisnes umpamanya Datuk Dr. Azizan yang banyak memberi motivator dalam motivasi dalam bisnes, ya. Dan banyak lagi motivator di luar negara di sana yang kita semua sedia maklum, ya. Jadi motivasi eksternal ini juga boleh kita dapat daripada rakan-rakan kita. Sebab tu penting untuk kita memilih rakan yang baik, rakan yang memberi kita positivity, rakan yang memberi kita satu semangat dan sebagainya. Jadi pilihan rakan itu amat penting, ya. Sebab kalau kita tersalah pilih rakan, maka kita tidak dapat memajukan diri kita, malah mungkin merosakkan diri kita. Dan ini juga apply kepada anak-anak kita, ya. Begitu juga motivasi eksternal ini kita boleh dapat daripada keluarga, ya, daripada ibu bapa kita. Dan sebab itu penting kalau kita sebagai ibu bapa untuk memberi motivasi yang sepatutnya dengan cara lead by example. Maknanya kita melakukan suatu tindakan lebih daripada percakapan, ya. Dan motivasi ini sudah tentu memberi impact kepada mereka, ya. Juga motivasi yang kita boleh dapat daripada buku-buku, daripada majalah-majalah dan juga daripada bahan-bahan bacaan yang kita boleh dapat, ya. Dan selalu kita mendapat kata-kata motivasi, ya, daripada social media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya, ya. Antara kata-kata hikmat seperti kekayaan bukanlah bermaksud harta sahaja, tetapi kekayaan juga adalah hati yang selalu merasa cukup. Itu contoh-contoh kata-kata motivasi yang selalu kita dengar. Jadi adakah penting motivasi eksternal ini? Ya, motivasi eksternal ini penting, tetapi dia tidak berkadar lama. Ya. Dia tidak berkadar lama. Seperti contohnya, sekiranya kita menghadiri satu motivasi bisnes, kita pergi satu event sehari dua hari, kita begitu bersemangat dengan aura yang dicipta begitu rupa untuk kita bersemangat dalam bisnes, ya. Tetapi jika kita tidak mempunyai motivasi dalaman yang kuat, maka sekejap saja dia akan hilang. Jadi motivasi eksternal ini lebih sementara, tetapi ia masih diperlukan untuk membantu kita mendapat motivasi dalaman. Jadi apakah itu motivasi dalaman atau apa yang kita panggil sebagai motivasi internal ini? Adalah keinginan dalaman yang kuat, yang membawa kejayaan. Okey, maknanya dalam bahasa Inggerisnya compelling desire, compelling desire, iron will, ni semua adalah keinginan yang kuat, ya. Yang mana ia akan tahan lama. Ia akan membawa kita untuk lebih istiqomah, ya. Di mana kita dapat kekuatan internal ni? Of course, ada 3 perkara utama yang kita dapat, iaitu pertamanya daripada pengalaman kita. Jadi kalau kita malas ataupun kita sukar untuk melakukan sesuatu aktiviti yang banyak, maka kurang pengalaman. Bila kita kurang pengalaman, maka kuranglah kita punya keyakinan diri, ya.
Dan yang keduanya adalah dari sisi pelajaran. Pelajaran maknanya dari pengalaman tadi ataupun daripada yang kita collect, yang kita belajar dan sebagainya. Dan yang ketiganya of course adalah kemahuan diri kita, iaitu lebih kepada big why kita. So 3 perkara utama yang memberi motivasi dalaman tadilah, maknanya pengalaman, pelajaran dan kemahuan. Jadi kesimpulannya di sini, kalau kita lihatlah daripada apa yang telah pun saya rungkaikan tadi, motivasi ni sebenarnya terkait rapat dengan niat, kerana niat merupakan sesuatu pendorong dalam melakukan sesuatu kegiatan. So nanti kita akan rumuskan sedikit sebanyaklah bagaimana ia relate dengan bisnes dan sebagainya. So itu adalah soalan yang kedua, perlu ke ada motivasi dalam setiap individu. Okay, soalan yang ketiga yang saya dapat, perlukah motivasi dalam bisnes? Jawapannya sudah tentulah perlu. Sebab daripada yang saya huraikan tadi, memang motivasi inilah yang akan menggerakkan kita, yang akan menyebabkan kita bertindak dengan lebih pantas, dengan lebih mantap dan sebagainya. Tapi sebelum kita pergi kepada bisnes, mungkin kita lihat dari sudut definisi. Apa itu definisi usahawan? Definisi seorang usahawan itu maksudnya seseorang yang menguruskan syarikat dan juga menguruskan operasi syarikat, dengan menghadapi risiko, untuk mendapat keuntungan. Jadi the keyword di sini adalah risiko. Maknanya kalau kita nak buat bisnes, kita mesti menghadapi risiko. Kita menghadapi risiko dengan cara kita menguruskan risiko. Apa yang dimaksudkan dengan menguruskan risiko adalah kita manage the risk dengan menggunakan mitigasi ataupun mitigation. Apakah penyelesaian daripada risiko-risiko yang telah pun kita highlightkan, yang telah pun kita listkan. Maknanya kalau kita buat bisnes, kita kena lebih dahulu mengetahui apakah risiko-risiko yang bakal dihadapi. Risiko itu bermaksud benda yang belum berlaku. Bukannya sesuatu yang telah berlaku baru kita bertindak. Maknanya kita reaktif. So untuk kita melakukan bisnes, maknanya kita sanggup menghadapi risiko. Kita panggil sebagai potential risk lah. Okay, so risiko ini sudah tentu related dengan sesuatu, pertamanya mungkin yang akan menyebabkan kerugian. Mungkin kehilangan personal life saving umpamanya. Kemudian mungkin company kita tidak boleh berkembang. Company kita menghadapi kerugian dan sebagainya. Dan sudah tentu kalau kita rangkumkan, cabaran kita sebagai businessman adalah yang pertamanya adalah bagaimana untuk kita sustain the effort. Maknanya bagaimana kita nak mempertahankan kita punya effort kita ataupun usaha kita. Boleh tak kita melakukan perkara itu dengan cara yang lebih istiqomah, umpamanya dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sehingga 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun. Boleh tak kita maintain? Boleh tak kita sustain kita perform kita punya effort yang kita telah aturkan daripada awal tadi Okey. Dan yang kedua sudah tentu adalah bagaimana kita nak sustain the performance of the company. Bagaimana kita nak mempertahankan pencapaian company supaya ia berterusan. Maknanya kalau ada turun naik pun dalam dalam band ataupun dalam range yang yang kita boleh accept. Maknanya kita boleh sustain throughout the years. So itu adalah cabaran kita dari segi business, iaitu untuk maintain dan untuk sustain the business. Seperti yang kita tahu, statistik menunjukkan hanya 30% sahaja company yang aktif selepas 5 tahun. Maknanya kalau kita nak berjaya, company kita nak berjaya dan aktif selepas 5 tahun, sudah tentu kita perlu melakukan sesuatu yang luar dari biasa. Kalau kita tak melakukan luar daripada biasa, maknanya kita akan termasuk dalam golongan 70% di mana kita gagal. Rakan saya selalu memberitahu bahawa sebenarnya bila kita buat company, kita akan gagal. Kecuali
kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar daripada biasa, ya. So bagaimana untuk menghadapi cabaran? Cabaran tadilah macam mana kita nak istiqamah, kita nak sustain effort kita dan bagaimana kita nak sustain the performance of the company. Yang pertama sekali, ada banyak faktor tapi yang pertama sekali adalah sikap, ya. So sikap ini amat penting kerana ini tentunya related dengan dalaman kita, sikap kita, ya. So sikap kita yang pertama, kita mesti ada can do attitude. Boleh. Selalu kalau kita, rakan-rakan saya daripada luar negara selalu memberi satu semangat lah. Malaysia boleh. You are coming from the boleh land. So maknanya kat sini kita mesti ada can do attitude. Walaupun kita baru dalam bisnes, tapi kita mesti mempunyai suatu mindset di mana kita boleh lakukannya. Itu yang paling kuat. Kita mesti ada that iron mental yang mana kita kata kita boleh buat. Maknanya kita kena exhibit accordingly, di mana sikap kita secara luarannya orang nampak kita ni positif. Kita sentiasa positif. Jadi bagaimana kita nak positif? Kita mesti memberi environment atau situasi yang positif di sekeliling kita. Kita memberi positivity kepada rakan-rakan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang di sekeliling kita. InsyaAllah kita akan positif. Ya? Positif lahir daripada positivity kita sendiri. Jadi untuk menjadi seorang yang sentiasa positif, kita mesti sering memberi positivity kepada persekitaran kita. Ya? So mesti ada can do attitude. Sikap yang kedua, mestilah yakin pada diri sendiri. Mesti yakin. Selalu saya berkongsi dalam coaching, kita kena refer kepada apa yang kita panggil sebagai pyramid of success. Pyramid of success mengatakan bahawa bila kita nak hasil yang mantap, okay, kita mesti ada belief. Ya? So kita mesti ada belief. Ramai daripada kita kalau kat luar sana mungkin ada berniaga secara network marketing, ya? Maknanya berniaga dengan produk orang, ya? Tetapi jika kita tidak mempunyai belief, ya, maka tak lama bisnes tu kita akan tukar kepada bisnes yang lain, dan tukar lagi sampai bila kita tak tahu. Sebab apa? Sebab tidak pernah ada stage di mana mereka mendapat belief. Jadi bagaimana untuk mendapat belief? Untuk mendapat belief tentulah mesti kita ada pengalaman, ya, pengalaman ataupun experience ataupun testimoni. Jadi untuk mendapatkan pengalaman ataupun testimoni, sudah tentu kita perlu melakukan aktiviti walaupun pada mulanya kita rasa berat. Kita rasa berat dan kita rasa suka, tapi jika kita lakukan berkali-kali, berulang-ulang, kita istiqamah, insya-Allah kita akan dapat pengalaman di mana ia akan menguatkan belief kita dan akhirnya tidak ada apa pun yang dapat menolak kita dari landasan yang kita buat. Maknanya kita fokus dengan apa yang kita buat kerana kita ada belief. Jadi kita kena yakin pada diri sendiri. Bagaimana kita nak yakin pada diri sendiri? Kita mesti keluar, apa yang saya panggil sebagai keluar daripada kotak satu, kerana dia ada kotak 2, kotak 3, kotak 4 lah. Okay, so nak keluar daripada kotak satu ataupun keluar daripada comfort zone. Di luar sana mereka mengambil istilah comfort zone. Sebenarnya dia bukanlah comfort zone, satu zone yang kita tak comfort pun. Kalau kita comfort sudah tentu kita sudah memadai berada dalam kotak tersebut, ya, dalam zone tersebut, ya. Apa yang saya masukkan dalam kotak satu ini adalah kita yang masih lagi mempunyai rasa apa? Kita mempunyai rasa takut, betul kan? Kita rasa takut, kemudian kita rasa ragu-ragu, kan? Kemudian kita rasa malu, kan? And then kita rasa malas, dan kita mungkin mempunyai ego yang tinggi. So 5 perkara ini ataupun 5 elemen ini adalah penyebab untuk kita tidak mempunyai keyakinan diri untuk pergi kepada next level. Jadi bagaimana kita ingin mengatasi ego, ingin mengatasi malas, ingin mengatasi malu, ragu-ragu, takut dan sebagainya, sudah tentu ia memerlukan latihan.
seperti yang saya ceritakan tadi ya, untuk capai ke tahap untuk mendapat belief dan hasil tadi, perlulah kita melakukannya berulang-ulang sehingga kita mendapat sesuatu kekuatan dan suatu keyakinan, ya. Jadi insya-Allah kalau kita ego umpamanya, kalau dalam dari segi kehidupan umpamanya, kalau kita ego dari segi kehidupan, boleh kita amalkan. Contohnya setiap minggu kita membasuh toilet, kan, kita membasuh toilet kita sendiri, membasuh pinggan kita sendiri dan sebagainya, dan insya-Allah kita akan rasa lebih humble, ya. Itu adalah contoh saja, ya, itu adalah contoh saja. Umpamanya kalau kita berniaga, kita berlatih bagaimana kita nak present atau bagaimana kita nak demo bukan hanya kepada orang-orang besar VVIP, tapi kita demo dan present kepada mungkin pembantu rumah, bagaimana kita demo dan present kepada mungkin even kepada dispatcher, even kepada delivery boy dan sebagainya. Jadi kat situ kita akan dapat latihan supaya kita keluar daripada ego umpamanya. Kalau kita rasa malu umpamanya, bagaimana kita bersama-sama dengan grup kita untuk membuat pemasaran dengan membuka booth dan sebagainya. So ada banyak cara sebenarnya untuk kita keluar daripada sikap malu. Kerana kalau kita lihat orang-orang yang berjaya hari ini, mereka juga mempunyai perasaan yang sama. Ya, mereka juga mempunyai cabaran yang sama, masalah yang sama. Tetapi bezanya mereka dengan kita adalah mereka yang akhirnya membina kekuatan diri untuk keluar daripada kepompong biasa untuk menjadi luar biasa. Jadi kita untuk mendapatkan keluarbiasaan, kita mesti membuat sesuatu luar daripada biasa. Jadi keyakinan diri itu amat penting. Kotak satu yang saya masukkan tadi, 5 elemen tadi, jika kita dapat mengatasi atau kita manage atau kita uruskannya, insya-Allah kita akan pergi ke arah mendapat mindset yang betul. Dan daripada mindset yang betul, kita akan pergi ke arah level di mana kita mempunyai kepimpinan yang jitu. Dan sehinggalah kita menjadi mentor, kita menjadi coach dan juga kita menjadi mentor. Itulah level-level yang kita mahu kecapi untuk kita berjaya. Bukan setakat dalam bisnes tapi dalam kehidupan kita. So yang pertama tadi can do attitude, yang kedua keyakinan dalam keyakinan diri, dan yang ketiga dan yang keempat ada berkaitan dengan apa yang saya panggil sebagai leveraging and partnership. Kalau kita ingat, selalu saya tekankan antara kunci-kunci kejayaan kita dalam bisnes ada leveraging and partnership. Leveraging maknanya menggunakan kekuatan atau kemahiran seseorang ataupun kemahiran company atau syarikat, di mana kita menggunakan kekuatan dan kemahiran mereka untuk kemajuan company kita. Sama ada kita mendapatkan mereka atau kita partnership dengan mereka. Sebab tu kalau dari segi nombor 3 ini, saya mengistilahkan sebagai menggunakan kekuatan orang lain untuk manfaat bisnes kita. Di sinilah pentingnya di mana kita mencari partner. Kita mencari partner dalam bisnes kita. Cuma pernah dalam Facebook Live kita bincang bahawa partner ni pun kadang-kadang masalah. Kerana partner ni mungkin akan menjadi sleeping partner. Jadi insya-Allah jika kita mencari partner yang sesuai, okey, nanti saya akan huraikan sikit apakah tu partner yang sesuai. Jika kita mencari partner yang sesuai, insya-Allah dia akan lebih memberi impak yang positif daripada negatif. Apakah dia partner yang sesuai? Partner yang sesuai bila kita telah pun membuat pilihan di mana mereka adalah seseorang yang mempunyai kekuatan yang mungkin kita tidak ada. Ya, maknanya kita complement each other. Mungkin kekuatan kita dari segi finance, dan mungkin kekuatan partner kita dari segi technical umpamanya. Jadi di situlah kita akan leverage. Tapi itu pun tidak akan menjanjikan kejayaan. Okey, yang menjanjikan kejayaan ialah dengan kita melakukan operasi syarikat ataupun operasi bisnes kita dengan cara profesional. Maknanya kita mempunyai assurance kita, iaitu kita mempunyai monthly meeting kita, mempunyai
semua assurance yang ada seperti bagaimana kita nak buat quality control, quality system dan sebagainya, ya. Dan of course kita mempunyai governance dan sebagainya. Dan ini adalah satu cara bagaimana kita nak mengelakkan daripada partner yang tidak melakukan tanggungjawab seperti yang diharapkan, ya. So partnership yang lagi satu adalah dipanggil strategic partnership, ya, di mana kita tidak engage personal, tetapi kita engage the company. Mungkin kita membuat food and beverage punya business, kekuatan kita mungkin adalah central kitchen, kekuatan kita adalah dari segi memasak, kekuatan kita adalah dari segi packaging dan sebagainya. Maka kita mungkin boleh membuat strategic partnership dengan raw material supplier, ya, kerana kita tak boleh fokus kepada semua perkara. Kita fokus kepada 80-20% rule, di mana kita mencari sesuatu yang dengan sedikit effort tetapi kita boleh mendapatkan banyak keuntungan. 80-20 Pareto rule, yang telah pun saya huraikan sebelum ini, ya. So kat situ strategic partnership juga perlu selain daripada mencari partnership. Dan sekiranya kita mempunyai partnership, di sinilah peranan mereka memberi motivasi kepada kita. Umpamanya bila kita mungkin ada sedikit macam keraguan, hilang arah dan sebagainya, maka mereka akan memberi kita sedikit kelegaan dari segi motivation, ya. Sebab tu dalam apa pun perkara yang kita lakukan, kita mesti bekerja dalam pasukan, di mana kita mesti complement each other. Jangan melihat kelemahan partner kita ataupun tim kita, tapi kita melihat kekuatan mereka. Kita gunakan kekuatan mereka untuk menaikkan, untuk melonjakkan bisnes kita. So itu yang ketiga, iaitu menggunakan kekuatan orang lain untuk memberi manfaat kepada syarikat. Yang keempat, still related kepada leveraging and partnership, iaitu mencari ataupun memilih business cycle yang betul. Jadi kalau kita katalah kita membuat satu business, let's say construction, katalah mungkin kita membuat renovation rumah dan sebagainya, business cycle kita mesti terdiri daripada mereka-mereka yang berada dalam industri yang sama, ya. Dan sudah tentu kita semasa kita mix ataupun mingle ataupun kita refer kepada mereka, kita mencari mereka-mereka yang boleh mungkin menjadi kita punya coach, yang mungkin akhirnya mungkin boleh menjadi mentor kita, kerana kita memerlukan coach dan mentor. Dan mereka lah yang akan memberi kita business motivasi yang sebenar-benarnya, ya, di mana rakan-rakan dalam business cycle ataupun apa yang kita panggil sebagai affiliates di dalam bisnes ini memberi kita sesuatu refleksi, memberi kita suatu pandangan, memberi kita suatu feedback, dan coach akan memberi kita jalan penyelesaian walaupun tak semestinya kita ikut, dan mentor akan memberikan kita satu semangat dan motivasi ke arah mana yang kita akan tuju. Jadi itu adalah sikap kita yang keempat, iaitu sentiasa memilih business cycle yang betul. Dan of course last but not least adalah berani untuk mengambil dan menguruskan risiko, ya. Ramai orang berkata bahawa saya takut nak buat bisnes kerana risiko. Memang betul, bisnes adalah berkenaan dengan risiko, tetapi bisnes juga dihasilkan daripada risiko, ya. Daripada risiko itulah akan terhasilnya bisnes. Jadi sudah tentu bisnes dan risiko tidak dapat dipisahkan. Cuma bezanya adalah bagaimana kita ingin menguruskan risiko. Okey, kalau dalam network marketing, risikonya adalah bisnes partner kita semua hilang. Semakin hari semakin hilang. Itu adalah risiko kita, ya. Tetapi bagaimana kita nak mitigate risiko itu, iaitu dengan cara mungkin kita mempunyai engagement plan kita, ya. Engagement plan kita mungkin cari online, offline, kerana daripada engage plan itu kita boleh mendengar feedback, dan mereka juga mendengar apakah cadangan-cadangan solution yang ada daripada cabaran-cabaran yang mereka ada, ya. So bagaimana juga mungkin kita akan membawa mereka kepada event-event supaya mereka lebih bersemangat dan mereka nampak, ya, kejayaan-kejayaan daripada orang-orang yang asalnya seperti mereka juga, ya. So ini adalah mitigasi ataupun bagaimana kita nak buat penyelesaian daripada risiko-risiko yang mungkin yang kita akan dapat. Jadi setiap bisnes ada risiko. Dalam traditional business pun ada juga, ya. For example,
bagaimana kita nak memastikan performance kita sustain atau berterusan. Jadi sudah tentu kita kena mempunyai performance management system. Salah satunya tools yang kita pakai adalah penanda aras ataupun key performance indicator, di mana kita monitor setiap minggu, setiap bulan dan setiap kuartal dan malah setiap tahun. Dan di situlah kita akan melakukan penambahbaikan dan kita react kepada market change dengan lebih pantas dan sebagainya. Ya. So itu adalah 5 sikap utama kita, ya, untuk kita bermotivasi lah, ya, untuk kita sentiasa bermotivasi untuk kita mempunyai sikap dalaman yang kuat agar kita berusaha dengan lebih gigih, dengan lebih minat ataupun minat yang mendalam untuk mencapai kejayaan yang berterusan dan impactful. Ya. So motivasi itu begitu penting, especially motivasi dalaman yang kita rangkumkan daripada pengalaman, daripada kemahuan dan juga daripada pelajaran kita. Ya. So itu sedikit sebanyak rungkaian yang saya buat daripada soalan yang ketiga tadilah, perlu ke motivasi dalam bisnes tadi, ya. Jadi sebelum saya buat rumusan, ada tak apa-apa soalan? Kalau ada soalan, boleh kemukakan soalan, ya. Jadi saya boleh tolong jawabkan kat sini. Okey. Okey, ini ada soalan daripada Encik Bahar dari Sepang. Saya baca sini, ya. Motivasi saya turun naik. Memang betul lah, motivasi ini juga macam iman kita lah. Iman kita turun naik. Kadang-kadang sampai kemurungan bila semua yang saya buat menemui jalan buntu. Ya. Banyak external factor yang beyond our control. Contoh supplier lambat hantar stok, production salah tengok order, staff asyik MC, banyak terima komplain customer dan sebagainya. Okey. So bagaimana kita, ini adalah risiko lah. Kita bercakap tadi tentang risiko. Inilah risiko bila kita, let's say kita menjual produk orang. Ya, menjual produk ni, saya rasa menjual produk orang lah, sebab contoh supplier lambat hantar stok, production salah tengok order, mungkin juga tidak. Tapi daripada sini kita nampak bahawa yang dinyatakan di sini external factor, maknanya bukan daripada isu dalaman. Jadi bagaimana kita nak mitigate? Tentunya ada banyak cara lah. For example, kalau kita ada supplier lambat hantar stok, so kita mempunyai monthly discussion dengan supplier, dan kita listkan apakah masalah-masalah yang mereka hadapi. Okay, daripada situ kita akan ambil action, ya, supaya walaupun bukan masalah kita, tapi mungkin kita dapat membantu untuk membuat keputusan sama ada kita nak stay kepada existing supplier ataupun kita dapat memberi feedback dan memberi penambahbaikan kepada supplier. Jadi tidak ada magic dalam bisnes di mana kita mengharap dan berdoa maka semuanya akan fall in place lah, senang cerita, ya. Tetapi kita perlu melakukan sesuatu, ya. Production salah tengok order. So production, mungkin kalau katalah production tu di pihak kita ataupun di pihak orang, seperti yang saya nyatakan tadi, secara profesional, so kita akan berbincang, okay, melalui, sebab tu kita perlu mungkin ada regular atau frequent training atau frequent meeting, ya, di mana kita akan deliberate apa masalah kita dan apakah penyelesaian yang harus kita lakukan. Okay? Di sinilah mungkin kita akan buat decision sama ada kita akan stick the current production ataupun mungkin kita pergi untuk buat strategic partnership dengan company lain untuk membuat production dan sebagainya. Ya. Staff asyik MC. Staff asyik MC ni mungkin disebabkan oleh motivasi, mungkin disebabkan oleh environment. Okay? Seperti yang kita tahu, kenapa seseorang itu bersemangat, ya, kerana mereka mempunyai keyakinan diri, ya. Mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih dari biasa. Jadi tentunya dia memerlukan satu environment yang kondusif, environment yang sesuai untuk kerja. Jadi bagaimana, ada banyak faktor lah, utamanya daripada leadership ke pimpinan. Maknanya tak ada blame culture, selalu kita asyik blame orang. Kita tak salah, asyik blame orang. Engkau lah yang sebabkan
benda ni jadi macam ni dan jadi macam tu. Jadi staff tidak bersemangat. Jadi mungkin kita boleh fokus lebih kepada reward and recognition. At least kita recognize mereka jika mereka membuat sesuatu yang lebih baik, dan kita encourage mereka untuk memberi idea, memberi feedback dan sebagainya. Jadi ada banyak sebab lah. Maknanya di sini sebenarnya dalam bisnes ini kita akan menghadapi pelbagai cabaran. Ini semua adalah cabaran. Bagaimana kita menghadapi cabaran kita, ya? Okay, so secara profesional. Yang kedua, motivasi bersama business associate. Saya ada partner, bila COVID ni melanda, dia putus asa. Dia terus nak buat bisnes lain dan tinggalkan saya sorang-sorang. Macam mana nak buat ni Sifu? Daripada Encik Amir daripada Keramat. Okey. Ini common ya dalam masa COVID-19 ini, terutamanya berlaku kepada network marketing ya. Kerana apa? Ada lambakan produk di network marketing sekarang ini, di mana sekiranya mereka terutamanya mungkin mereka ini adalah stokis, mungkin mereka ini adalah distributors, mungkin mereka ini adalah agents, mungkin mereka ini adalah dropshipper. Mereka kita lihat banyak jam daripada one product to another, dan malah ada yang mengambil banyak produk dan sebagainya ya. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, ini cabaran kita ya, cabaran kita di mana partner kita putus asa. Jadi kenapa motivasi itu putus asa? Seperti yang saya nyatakan tadi, perkara paling penting adalah untuk kita buat engagement ya. Kita sit down dengan, kita kena ada regular engagement. Kita amalkan sebagai budaya kita. Budaya kita, kita buat engagement, maknanya kita ada weekly engagement kita, ataupun jika kita ada sesuatu yang kita nak recognize, maka kita jemput engagement secara ad hoc, seperti mungkin kita membuat satu light dinner ataupun dinner di warung, di kedai dan sebagainya sebagai appreciation. Kerana apa? Bukan setakat memberi makan saja, tetapi yang penting adalah mendengar keluhan, mendengar rintihan dan sebagainya. Di sinilah kita yang bertindak sebagai leader ataupun business partner yang punya leadership, maukah kita memberi jalan penyelesaian ya. Dan putus asa ni memang ada banyaklah sebab-sebabnya. Jadi kita perlu mencari, kalau kita boleh buat root cause analysis, insya-Allah kita akan jumpa di mana selalunya puncanya datang daripada soft issue. Soft issue tu kadang-kadang saya bagi contoh, leaders ataupun ketua syarikat tak hiraukan mereka umpamanya. Kadang-kadang dia pergi ke arah situ. Jadi kat situlah mungkin kita boleh address, kita boleh tangani bersama. Kalau bolehlah datang jumpa saya, insya-Allah kita boleh discuss. Jangan risau, free saja. Kita boleh discuss secara one on one supaya saya boleh bantu untuk rungkaikan setakat yang saya mampu, insya-Allah. Yang ketiga, perlukah kita tukar motivasi Big Y? Okey, motivasi ni dia berbezalah dengan Big Y. Big Y adalah sesuatu yang kita inginkan ya, sesuatu yang kita inginkan, yang kita ingin capai ya. Sedangkan motivasi tadi kita adalah kekuatan dalaman ya. Saya ada Big Y untuk keep myself motivated. Betul, itu memang bagus sekali ya. Tetapi along the way nampak Big Y saya tu nampak macam unrealistic, okey. Apa perlu kita nak kena ada beberapa Big Y, atau kita tukar amend just Big Y kita untuk kita keep being motivated? Okey. Soalan yang amat bagus sekali. Maknanya dia dah Brother Nizam ni dah pergi ke next level ya. Memang Big Y ini boleh kita revise daripada masa ke semasa ya. Cuma bila kita berkata mengenai Big Y, okey, Big Y mesti really big. Maknanya bukan sesuatu yang yang mudah kita capai, yang maknanya benda ni memang senang untuk kita capai, bukan. Big Y ada sesuatu yang really big, yang kita rasa memang sukar. Okay, sukar untuk kita capai kalau kita tidak melakukan sesuatu. Jadi tentang Big Y tadi, sebab Big Y tadi tu kena kita translate into target. Mungkin kita kena bertahu apa isu dia kat sini, kenapa kita tak capai Big Y kita. Big Y kita ni bukan hanya setakat satu harapan ataupun aspirasi
ataupun satu target yang kita mahu, tapi kita perlu tukarkan dalam bentuk target, dalam bentuk KPI. So kalau kita tidak membuatnya atau translate-nya dalam bentuk target, dalam bentuk yang lebih realistik, maka sukar untuk kita capai. Saya bagi contoh umpamanya ya, saya nak capai 1 juta dalam masa 2 tahun. Ya, saya nak capai 2 juta ringgit income dalam masa 2 tahun. Jadi kita perlu translatekan target kita into leading and juga lagging target. Okay, lagging target kita katalah tahun pertama kita nak 1 juta. Katalah sebab 2 tahun tadi mungkin tahun pertama kita nak 500,000, setengah juta umpamanya. Untuk kita capai setengah juta, apakah dia leading target atau leading activity yang perlu kita lakukan untuk capai 500,000? Ya, sudah tentu kita boleh translate into monthly, kita bahagi dengan 12 umpamanya. Dan apakah aktiviti-aktiviti yang boleh menghasilkan bulanan dan juga tahunan. Dan insya-Allah kita akan capai. Dan saya boleh bimbinglah bagaimana nak buat KPI, nak buat target supaya ia lebih realistik dan kita akan capai this big why. Tak ada mustahilnya kita nak dapat big why. Tetapi memang betul big why ini memang kita boleh revise. Selalunya kita perlu revise ke atas, bukan kita revise ke bawah. Kalau kita revise ke bawah, maksudnya ada sesuatu perkara yang tidak kena. Jadi kat situ kita kena tahu ya, kenapa. Kan sebab saya sudah berada di corporate 26 tahun, memang tidak ada magic. Selalunya kalau kita nak, let's say, improvement of revenue of 15%, insya-Allah kita akan dapat, malah boleh dapat lebih pun. Tetapi kita sudah ada bukan setakat lagging target, tapi kita ada leading target, iaitu leading activity yang akan support result kita atau hasil kita. Maknanya kita monitor secara bulanan dan sebagainya. Harap ia lebih clear ya. So sesiapa yang memerlukan one-on-one consultancy, bolehlah membuat, saya berikan secara free sajalah. So boleh hubungi pihak Top Gun Consultancy. So ini soalan, ada 3 soalan yang saya rasa soalan yang baik ya. Bolehlah kemukakan lagi kalau ada soalan yang lain ya. Okey, sebelum saya teruskan, mungkin sebelum pergi kepada soalan yang lain, saya mungkin habiskan sikitlah topik-topik yang ada kat sini. Tapi tak banyak nampaknya kat sini. Apakah hubung kait motivasi dan bisnes? Yang ni saya buat secara simple, hubung kait antara motivasi dan bisnes. Okey, tadi dalam bisnes apa kita nak? Siapa boleh jawab? Apa kita nak dalam bisnes? Of course, ramai orang kata nak untung dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kita nak sustain the performance. Maknanya kalau kita untung, kita sentiasa untung. Kalau kita sentiasa healthy, kalau kita healthy, kita nak sentiasa healthy. Okey, kalau kita mempunyai pekerja yang berkualiti, kita nak sentiasa mempunyai pekerja yang berkualiti. Okay, so maknanya kat sini kita nak sustain kita punya performance. Ya, maknanya untuk tahan bertahun-tahun. Ya. Bagaimana kita nak sustain the good performance ini adalah dengan kita sustain the effort. Maknanya kita mempunyai usaha yang berterusan, yang istiqomah. Ya. Iaitu kita istiqomah dalam setiap apa yang kita lakukan. Bagaimana kita nak istiqomah? Tentulah kita mesti mempunyai 5 sikap yang saya terangkan tadilah. The can-do attitude, yakin pada diri, leveraging and partnership tadi, iaitu menggunakan kekuatan seseorang untuk kemajuan syarikat kita. Kemudian kita dalam business circle kita. Dan juga last but not least, kita mesti manage risiko kita. Kita punya sikap ini, insya-Allah kita boleh istiqomah dan kita boleh sustain performance. Jadi bagaimana kita boleh mempunyai 5 sikap utama tadi? Tentulah bila kita mempunyai big why. Macam Brother Nizam tadi, dia mempunyai big why. Bila dia mempunyai big why, sudah tentu dia boleh mempunyai 5 sikap utama yang saya nyatakan tadi. Ya. Bagaimana kita nak mempunyai big why? Sudah tentu kita mesti mempunyai niat. Jadi kita first kali kita mesti niat. Kemudian kita mempunyai big why kita. Kita mempunyai 5 sikap utama yang diperlukan. Kemudian kita boleh sustain effort kita, usaha kita yang berterusan
dan insya-Allah kita akan sustain the performance. Sebab apa? Kalau kita tak sustain the performance, umpamanya dalam syarikat, company kita tak boleh nak grow. Sebab tu kita lihat banyak company tak aktif selepas 5 tahun. Kemudian tak konsisten performance kita dan tak tahan lama dan sebagainya. Ya. So secara rumusannya, kesimpulannya, ramai orang melakukan kesilapan lah bila bercakap tentang motivasi ini. Ramai yang berpendapat mereka akan mendapat motivasi yang tinggi dan menjadi seorang yang maju, yang berjaya hanya dengan menghadirkan diri dalam event-event bisnes motivasi sahaja. Ya. Itu tidak tepat. Itu hanyalah salah satu daripada requirement. Salah satu daripada requirement itu untuk kita mempunyai kekuatan motivasi dalaman. Yang itu kita ada motivasi luaran, tapi motivasi dalaman adalah yang penting. Jadi yang penting sekali adalah motivasi dalaman yang mana ia lebih kepada sikap kita yang membentuk kekuatan dalaman. Bukan hanya dengan kata-kata motivasi, bukan dengan hanya kata-kata motivator terulung dan sebagainya. Ya. Okey, so itu sedikit sebanyak mengenai rumusan saya. Ya, motivasi amat penting dalam bisnes. Sebab itu kita perlukan partner. Okey, kita memerlukan big why, kita memerlukan sikap utama dan sebagainya supaya kekuatan dalaman itu kita penting, yang kita dapat daripada pengalaman, yang kita dapat daripada pelajaran, yang kita dapat daripada apa yang kita dapat daripada semua pengalaman-pengalaman yang kita ada. Ya, okey, so kita pergi balik kepada soalan macam mana nak maintain, kadang turun naik. Memang betul lah. So motivasi ni memang turun naik macam saya kata tadilah. Tetapi sekiranya kita mempunyai kekuatan dalaman, insya-Allah kita walaupun kita turun, it is okay ya. Kalau katalah kita down satu hari, it's okay. Maknanya kalau kita down 2-3 jam, it is okay. Katalah suatu perkara berlaku pada kita, ya. Katalah kita kena tembak, kita buat business pub, tiba-tiba dalam social media kita kena serang. It is okay to down. Maknanya apa yang kita panggil, saya belajar below the line. Kita mesti selalu above the line. Tetapi it's okay to be below the line untuk seketika. Tapi kita mesti bangkit balik. Banyak dah kita dengar orang yang berjaya adalah orang yang bingkas balik untuk lebih maju. Jadi kita kena bangun, kita kena bingkas bangun untuk maju. Jadi apa yang saya rumuskan tadilah ya, kita mesti mempunyai big why, mesti mempunyai sikap, 5 sikap utama tadi, kita istiqomah ya, dan untuk itu kita insya-Allah kita akan sustain performance kita. Jadi apa yang kita sebagai turun naik tu, kalau turun naik pun dalam band yang masih kita boleh terima lagi. Maknanya turun sikit tak apa, tak ada masalah ya. Turun naik itu biasa ya. Tetapi bagaimana kita nak maintain, itu adalah perkara yang utama ya. Alright, soalan yang kedua. Key performance indicator sebagai penanda aras benchmark dalam menyeimbang momentum gerak kerja. Ya, betul ya. Macam mana nak manage masa? Okey, macam mana nak manage masa? Nak manage masa senang saja. Sebenarnya kita membuat planning ya. Sebab tu saya selalu berkongsi, okey, dalam kehidupan kita, okey, kita selalunya mesti ada planning ya. Ada orang Jawa kata if you do not plan, you plan to fail. Maknanya kalau kita tak mempunyai planning, kita akan gagal. So itu orang Jawa katalah. So maknanya planning kena ada. Daripada planning tu kita akan execute. Okey, akan execute dan seterusnya kita akan monitor performance kita. So cycle dia, itu cycle of success dalam kehidupan. So kita execute, kita monitor. Lepas kita monitor, kita akan improve, kita perbaiki, kita membuat penambahbaikan. Okey, dan sehinggalah kita pusingannya seperti itu. Jadi dalam corporate pula kita translate cycle of success ni dalam business cycle of success. Dalam business cycle of success simple saja. Yang planning tadi kita tukar kepada strategic planning. Apa itu strategic planning? Sudah tentu kita mesti mempunyai target, hala tuju, ya. Kita mempunyai business model kita. Kita mempunyai business plan. Business plan akan membawa kita kepada business model. Business model adalah penunjuk tempat di mana kita nak, lokasi yang kita nak pergi. Business plan adalah ways kita. Ya, so kita mempunyai strategic planning di mana kita translatekan
kekuatan kita, kelemahan kita, peluang yang ada di luar sana, ancaman yang ada di luar sana kepada satu planning. Mungkin planning tahunan ataupun planning jangka masa yang panjang atau planning dalam jangka masa yang pendek. Jadi bila kita mempunyai strategic planning, kita mempunyai planning ini akan kita translate into aktiviti bulanan kita, aktiviti mingguan kita yang insya-Allah dia akan connect dan kita akan dapat hasil yang kita mahu. Daripada strategic planning lah kita akan buat flawless execution. Flawless execution ni maknanya kita membuat execution yang right thing right first time. Maknanya kita akan sentiasa membuat kerja yang betul setiap masa, ya. Dan seterusnya kita akan buat performance monitoring, di mana di sinilah kita dan organisasi kita mendapatkan feedback dalaman dan luaran, melihat penanda aras KPI kita, memperbaiki mana yang perlu dan sepatutnya. Dan kemudian kita membuat penambahbaikan. Maknanya kita review yang mana yang best practice kita maintain, yang mana yang tidak bagus kita left out. Okey, dan sehinggalah kita lihat market scan dan sebagainya. Jika kita perlu melakukan satu perubahan yang drastik, okey, kita perlu lakukan apa yang kita panggil sebagai change management. In fact, salah satu contoh change management adalah transformation journey. Bagaimana kita kena transform. Kalau kita seorang network marketing personal, bagaimana kita nak transform diri kita daripada seorang distributor biasa kepada seorang professional distributor, umpamanya. Kalau kita seorang businessman, bagaimana kita nak transform company kita daripada yang so-so kepada yang lebih cemerlang. Jadi kat situlah banyak perkara kita lakukan. Mungkin kita cek dulu keadaan persekitaran syarikat kita dengan menggunakan tools yang selalu saya pakai, iaitu climate survey. Kita lihat apakah cuaca di dalam syarikat itu. Dari segi komunikasi okey ke tak, dari segi leadership okey ke tak, dari segi remuneration ataupun benefit okey ke tak, dari segi scope and responsibility okey ke tak. Jadi pada situ kita lihat dan menilai adakah dia di aras concern ataupun aras di mana perlu penambahbaikan, ataupun di aras dia meet the requirement, ataupun di aras dia exceed the requirement. Ya. So tidak ada yang magic dalam bisnes ini, ya. Maknanya kita perlu lakukannya dengan cara yang strategik, dengan cara yang profesional, dengan cara yang efektif, agar apa yang kita lakukan nanti akan mendapatkan hasil. Jadi dalam kerja apa pun, yang pertama fasa yang selalu kita lakukan adalah pertama peringkat developing. Yang kalau kita baru start dalam bisnes, kita dalam peringkat developing, di mana kita ingin mengetahui cara-cara berbisnes untuk bisnes-bisnes yang tertentu, mengetahui semua perkara dalam proses bisnes tersebut. Peringkat yang kedua adalah bagaimana kita nak lebih efisien. So efisien bermaksud apa yang kita lakukan lebih cepat, lebih tepat dan lebih pantas. Tapi dia belum menjanjikan kejayaan sebuah syarikat. Yang ketiga adalah sesuatu yang menjanjikan kejayaan, iaitu yang lebih efektif. Maknanya yang mendatangkan hasil yang kita mahu. Jadi kita mesti move daripada developing kepada efisien dan seterusnya kepada efektif. Jika kita mempunyai lebih effectiveness, maka insya-Allah company kita akan maju, ya. So begitulah sedikit sebanyak yang dapat saya berkongsi pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan ada rakan. Jadi saya dapatlah actually gather my thought lebih efektif lagi. Sebab kalau seorang-seorang ni kadang-kadang bercelaru nak tengok soalan dan juga nak fikir apakah yang saya nak respon dan sebagainya. Tapi anyway, sebelum saya akhiri, kalau tak ada soalan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua follower semua. Dan insya-Allah kita niatkan bahawa apa yang kita lakukan ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat bisnes pun kerana Allah Taala, ya. Dan insya-Allah kita akan dapat ganjaran. Apapun cabaran, apapun halangan, apapun risiko yang kita hadapi, insya-Allah kita akan dapat hadapi dengan bantuan doa, dengan bantuan pengetahuan ataupun ilmu yang kita dapat, dan juga insya-Allah kita dapat memberi manfaat kepada orang lain, kerana sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau sesiapa di sana ingin mendapatkan free one-on-one consultancy, sila datang
ke pejabat saya, tapi kena buat appointment dululah kerana saya pun banyak terlibat dengan aktiviti di luar sana. Sesiapa yang ingin mendapatkan servis seperti strategic planning, annual business planning, business improvement, kalau syarikat umpamanya ada masalah, tak boleh bergerak, tak boleh grow dan sebagainya, boleh berjumpa dengan saya. InsyaAllah saya mempunyai tim dan mempunyai pakar-pakar dalam project management, dalam quality management system, dalam talent management, dalam dalam health, safety and environment. So bukan saya seorang, maknanya saya mempunyai beberapa orang bersama dengan saya yang mempunyai kepakaran. Kalau anda mempunyai syarikat dalam bidang projek dan construction, mungkin nak mendalami bagaimana nak buat project control, project estimation, bagaimana nak buat project planning dan sebagainya, boleh dapatkan kami juga insyaAllah. Dan itu saja, insyaAllah kita berjumpa sekali lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah pada 25 hari bulan Mac kita akan jumpa lagi, iaitu lebih kurang pada 11 Syakban 1442 kita akan jumpa lagi, dan semoga saya akan mendapat partner lah pada minggu hadapannya. Saya ucapkan terima kasih kepada sokongan. Jangan lupa untuk share Top Gun Consultancy, untuk follow dan juga untuk share. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.